Tapi orang perempuan lain. Orang perempuan kan dia kaya dengan emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah, happy. Dapat cakap. Mak, macam tu lah. Dia tak dapat cakap kan. Dia happy sangat. Dia beza lelaki dengan perempuan. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan pregnant. Perasan tak cikgu-cikgu korang yang pregnant tak? Oh bisa ya, tergantung kaki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Opek dalam program Ngaji Bareng. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua aktivitas yang akan kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah setia nonton video kami atau yang sudah setia ngaji bareng bersama saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kesehatan, memberikan Anda umur yang panjang serta rizki yang banyak serta berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini atau ngaji bareng pada kali ini kita akan mengaji kepada Ustadz favorit saya, siapa lagi kalau bukan Ustadz Samsul Debat. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagi Anda yang ingin menonton video aslinya, silahkan kunjungi link di bawah deskripsi ini. Dan bagi Anda yang mau ngaji bareng dengan saya, seperti biasa, jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Belum sampai orang lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kompak ya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kenapa saya tanya tadi? Kenapa saya ulang kali bagi salam tadi? Sebab pakai dewan mahal biar dia bunyi kuat. Kan bagi salam nak antara jawab dengan tidak aja kan? Jadi baru dia semangat sikit kan. Kita sekarang berada di Australia. Kita bukan berada di Malaysia. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara. Yang bahagia lagi dia kasihi Puan Roslina Ahmad, Pengetua SMK Seksyen 9 Shah Alam, Barisan Pentadbir, Hulu Balang Penggerak PIBG, seterusnya Kebit Kedang, Ketua Bidang Kebit Kedang. Seterusnya guru-guru. Sebab wife saya pun dia Ketua Bidang. Jadi saya selalu ejek dia. Apa perasaan jadi kebit saya tu? Kedang, Ketua Bidang. Dan seterusnya guru-guru dan juga adik-adik pelajar yang dikasihi sekalian. Kita pun tak pasti kan, SPM ni macam mana kan. Yang datang ni pun tak pasti, adakah aku patut datang ataupun tidak program pagi ni. Ramai yang tak datang, kau tengok dia orang semua prepare, kita je datang sini. Kenapa kita datang? Kita silap ni, patut kita balik ni kan. Ada pula yang apa, yang fikir macam tu lah mungkin. Allah. Sebab sebenarnya memang tidak ya. Adalah ibarat orang baru lepas dapat dos AstraZeneca. Dia antara seram-seram sejuk, antara demam, kadang-kadang ada demam teruk, macam-macam. Jadi hari ni relax-relax je. Saya adalah penceramah dalam Malaysia yang paling sporting, yang insya-Allah memahami kehendak pendengar, iaitu siapa yang nak tidur silakan. Saya tak kecil hati, saya tak kecil hati. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Orang yang berceramah tak boleh tidur. Tapi hari ni kalau yang ceramah tidur gimana ya? Bukan, memang itu kelebihan. Kat rumah ada bantal, ada tilam, tak boleh tidur. Dekat dalam dewan macam ni tagak-tagak boleh tidur. So itu satu pencapaian sebenarnya. Ya. Oh, nak dekatkan balik. Tapi suaranya udah bagus ya, walaupun agak jauh tadi.
Jelas ya? Pasal tak dengar tadi? Dengar Ustaz. Dengar je. Kalau dekat dia macam gema kuat sangat. Dia kalau kita bercakap kat mic ni, dia jarak dia mesti tahu. Yang tu kalau kita sebagai bertanding pidato atau debat macam ni, jarak dia. Tapi tak payahlah ukur. Ini contoh kan. Jadi saya ni orang Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi pagi ini antara benda pertama yang kita lihat adalah sikap kita. Daripada dulu kita mempertahankan tempat duduk belakang. Baik cikgu, baik pelajar. Cikgu-cikgu dia pandai pesan ke anak-anak dia, kau jangan duduk belakang, nanti kau tak dengar, duduk depan. Mak pun sama. Ini cakap tu terang. Tu yang saya bincang lama dengan pengetua tadi, tak tahu pasal dia orang macam tu. Bila saya bagi seminar dekat jawatan-jawatan kerajaan kan, buat team building tadi macam tu lah, berabot duduk belakang. Lepas tu kalau tanya Kang, senyap. Tanyalah student. Ke kelas ada apa-apa soalan? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak semua. Macam tu lah. Kan? Tiba-tiba kan. Tapi itu biasa, attitude. Malahan di kalangan pelajar kadang-kadang kalau tanya soalan kena bahan. Saya ada satu soalan. Apa tanya soalan siut? Masalah juga. Kan? Jadi hari ni sebenarnya bagus tajuk ni, Mutiara kan. Apa? Kilauan Mutiara masih ada masa. Kilauan Mutiara. Bagus tajuk ni. Sebab tajuk ni adalah merupakan selera penganjur. Lepas tu bila saya tanya nak bawa apa tajuk ni, pandailah ustaz. Tu masalah tu. Kan? Jadi betul dah. Kan? Tapi bab kata orang dulu-dulu kan, kita ni dalam nak mencapai sesuatu tu kita kena usaha. Salah satu usaha yang Tuhan akan catat adalah usaha kita. Ada yang naik bas, ada mak ayah dihantar, berjalan masuk ke dalam dewan ni. Sebab salah satu untuk berjaya dalam peperiksaan. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Allah, amin. Jadi semua yang datang ni, semua dia adalah nak pergi ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Ni ialah kan, kejap lagi balik kan. Tu lah cakap. Itu sebabnya hari ini usaha yang dibuat mudah-mudahan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Allah. Nak berjaya bukan senang. Kan? Tapi nak gagal pun tak susah. Nak berjaya bukan senang, tapi nak gagal pun tak susah. Kita boleh je balik tidur, tak ada masalah. 3 Mac, 2 Mac ambil SPM, tak ada masalah. Ambil lah tonyoh mana yang boleh. Kan? Jawab mana yang kita terdaya. Kemudian ayat yang biasa kita dengar. Para pelajar ingat satu ayat yang biasa student akan sebut selepas ambil result SPM. Ya Allah, sikit lagi. Kalau aku tahu mesti aku belajar sikit lagi, mesti okey. Itu benda yang biasa berlaku. Saya dulu pun fikir saya ni orang kampung. Kan, saya takkan boleh berjaya lah, saya fikir. Aku ni orang kampung, takat mana lah, katakan. Orang kampung. Saya ni orang kampung kat Negeri Sembilan ni, lahir kat kampung TK. Dia macam UOW ke? TK. Batu Kikik. Kan, orang kampung, Batu Kikik. Kampung Aidedali, Batu Kikik, Jempol, Negeri Sembilan. You can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Orang kampung, tak payah nak tipu-tipu lah. I duduk KL, kampung Lonek kan. I duduk KL, duduk Shah Alam kan. Shah Alam yang banjir baru ni kan. Tak, kita orang kampung. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, berjaya ini belum tentu lagi, tetapi dia pun belum ditentukan. Makna semua orang boleh berjaya dan semua orang juga boleh gagal.
Tapi hari ini apa yang diusahakan oleh guru-guru dengan puan pengetua khususnya adalah nakkan satu pemikiran yang luar biasa. Semua orang nak berjaya. Hari ini dialog yang paling kawan tak puas hati kan para pelajar, kenapalah kita ni dipaksa belajar. Setiap pagi dengar, bangun, pukul berapa dah ni, bangun sekolah kan, bangun, nak paksa kan, bangun. Itulah ayat yang kau tak tahan dengar. Tetapi satu hari nanti itulah perkataan yang paling you all rindui. Betul. Tak lama lagi. Saya merasakan SPM itu. Berapa lama? Rindu masa-masa sekolah. 2 bulan sampai? Allah. 18 hari je. Alah. Berapa paper? 9. Alah. 9 paper. Sekolah agama 11-12. Mungkin lah. Lepas pada tu, merdeka. Siapa cakap? Yes, merdeka. Tak payah fikir apa lagi dah. Konon lah, konon. Tiba-tiba result SPM keluar. Kenapalah result ni keluar? Tak boleh ke result ni tak payah keluar? Sekali ambil result, macam-macam gaya. Lepas tu bila dah dapat result, tak fikir. Tak. Tiba-tiba masuk belajar pula. Belajar lagi. Dan bila masuk belajar kat universiti, dulu masa sekolah lagi best. Ni dekat universiti kena maki, kena apa. Lecturer kau ingat apa? Macam cikgu kau orang. Kelas. Apa nak jadi dengan you all ni? 3 dialog yang paling popular cikgu selalu sebut. Student, betul ke tak? 3 dialog yang paling popular. Apa nak jadi dengan kamu ni? 1. Dialog yang pertama. Dialog yang kedua, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Itu dialog yang kedua. Dan dialog yang paling popular, you all tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Macam dia seorang je ada zaman, betul tak kan? Dan sebenarnya dia orang pun mengulang cakap cikgu dia orang. Ya. Itu biasa. Ya, sering saya gitu ya. Allah. Tapi semua ni sebab nakkan you all berjaya. Saya selalu cakap teruk-teruk cikgu mengajar you all. Mengajar you all daripada awal tahun sampailah tahun 2 tahun cikgu ajar kau. Gila betul. Untuk SPM ni Form 5 2 tahun. Tahun lepas Allah makbulkan. Tahun lepas dan 2 tahun lepas Allah makbulkan. 2 tahun lepas Allah Ta'ala makbulkan doa orang yang sebelum ni kita orang doa tak makbul. Kita orang dulu doa, ya Allah tangguhkanlah SPM ni, tak dapat. Waktu PKP tu baru dapat, baru makbul. Generasi kemudian yang dapat. Bila mengajar, cikgu ni mengajar teruk-teruk, aku tengok tadi sampai gila baik bersela dekat atas kursi. Dahsyat cikgu ni, kesian aku tengok ah. Punya teruk cikgu ni mengajar, satu je soalan. Dekat sekolah menengah kebangsaan seksyen 9, berapa ramai yang korang tengok bekas-bekas pelajar masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab cikgu ajar saya sampai berjaya? Berapa ramai? Seekor pun tak ada. Kalau ada yang masuk tu pun sebab nak jumpa pengetua, nak minta sahkan sijil. Ada sijil tertinggal dan sebagainya. Tapi hampir cikgu tidak ada tetap ya? mengajar. Allah. Cikgu tetap mengajar. Itu sebab cikgu ni nak bagi korang pandai bukan untuk diri dia. Setiap pelajar yang dapat semua A, adakah gaji cikgu akan bertambah RM50? Tak. 1 sen pun tak. Cikgu ni dengan anak dia pun tak terajar, nak mengajar anak orang lagi. Itu sebabnya you all guna peluang ni. Jangan sakitkan hati cikgu-cikgu. Allah. Itu sebab kita ni, adik-adik semua nak berjaya kan, nak berjaya ni, dia ada 5 peringkat yang kita kena tahu. Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Ya. Bukan tiba-tiba berjaya, prosesnya panjang. Tanya pengurusi PABG. Betul. Tanyalah orang-orang dalam PABG, tanyalah guru-guru. Bukan tiba-tiba dia duduk dekat tempat yang dia ada sekarang. Bukan tiba-tiba, semuanya prosesnya panjang. Itu sebab dia sebut tadi, saya dulu macam ni, saya dulu macam ni. Sebab prosesnya panjang. Itu sebabnya pepatah Jawa ada menyatakan, the beauty of success is not the achievement, but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tetapi perjalanannya. Besok you all pun akan cerita, oi mama dulu, oi nak berjaya bukan senang. Mama sampai hari Sabtu pun kena pergi dengan ceramah. Siapa penceramah masa tu nama dia Samsul Debat, dia dah meninggal dah.
Masa itulah kita cerita balik tu. Cerita balik. Itu pencapaian. Semoga panjang umur ya. Tapi bukan pencapaian yang kita share perjalanan dia. Kesusahan kita belajar. Sampaikan kita kena datang hujung minggu. Kadang-kadang kita kelas malam sampai pukul 11-12 malam baru balik kelas. Alah mic ni melorot ni. Oh, Nyusahin mic-nya ya. Enggak pengertian ya. Oh, pakai ni pula. Saya malah nak pegang, nervous. Takut gigil. Gigil. Jadi, macam itulah. Kan, proses dia panjang. Bukan tiba-tiba kita berjaya. Ya, betul. Aku ingat bisikan dalam kepala aku tadi. Aduh. Okey. Alright. Okay. Saya tadi wah apa hal? Okay. Kaget ya, takut. Tak apalah, ada gak hiburan lagi ni kan. Jadi macam itulah. Sponsor. Mana proses dia panjang, tu pertama. Prosesnya panjang, nak berjaya. Nanti adik-adik tengok 5 perkara Yang pertama, proses dia panjang. Ayah kita, mak kita pun selalu cakap, ni lah bukan senang nak ni, semua cerita. Benda yang sampai muak lah kita dengar, betul tak? Sebagai student, alah apalah kau nak cakap banyak ni. Yang kedua, kena ada komitmen. Komitmen kena ada. Kena datang kelas. Macam hari ni kan, tahniah pada you all. Saya happy yang datang ni orang yang appreciate nak dengar ceramah. Tahniah. Suka proses you all datang. Yang kedua kan. Pada saya ni ramai lah ni. Ramai dah ni. Cuma yang tak datang lagi ramai kan. Itu je. Tapi pada saya, terima kasih. Sebab yang datang ni komitmen. Ini percaya cakap saya, ni sebelah langkah nak berjaya dah. Cara tarik lagi selangkah lagi insya-Allah. SPM besok pukul betul-betul. Buat betul-betul seolah-olah dah tak ada SPM lain. You jangan cakap alah teruk pun boleh ulang. Jangan fikir nak ulang pun. Kita tak ada masa. Komitmen tu yang kedua. Kena bagi komitmen. Yang ketiga, fokus. Fokus pada pembelajaran kita, akademik kita. Kita nak berjaya, fokus pada target kita, fokus pada subjek. Kalau cikgu-cikgu tiba-tiba nak buat kelas, tiba-tiba jangan tak datang. Boleh jadi cikgu ni ada yang berkawan dengan hantu yang bernama lembaga peperiksaan. Dia dah tahu dah dapat hint-hint mungkin soalan ni keluar tersebut, dia panggil you all datang kan. Kadang-kadang cikgu tu dia tak nak cakap direct. Kalau dia cakap cuba-cuba you fokus dekat sini, takut-takut lah, mana tahu yang ni keluar tu, yang ni terpulang lah, nak tengok boleh, tak tengok boleh, tak keluar. Nak ni juga betul, cuma cikgu tak boleh nak cakap. Dia bagi hint aja. Faham? Kan? Terusnya apa? Selepas pada fokus, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin. Datang kena awal. Masa saya ambil peksa dulu, you all tahu saya sampai kat Dewan Peksa pukul apa? Fokus dan agak-agak lah. Boleh agak apa ni? Peksa apa? Lepas subuh saya dah ada kat sana. Sebab apa? Sebab saya tak suka datang kelang kabut. Lepas tu mana nak ni? Saya akan sampai, kalau lepas subuh, kalau boleh subuh, kalau ada surau dekat tempat tu, kat sekolah tempat Dewan Peksa tu, pergi surau tu, semayang dekat situ, buka ni. Tengok sekali lalu subjek yang kita nak ambil peksa hari ni. Korang bukan tak tahu perangai orang pun sampai. Weh, kau dah baca belum ni? Jadi kau dah baca belum? Kau dah baca belum ni? Kau diam ni, aku bunuh kau kan, diam. Betul tak? Kan? Ada perangai macam tu kawan-kawan kan? Semua nak psycho. Tu sebabnya kau sumbat je telinga. Kau peduli kan? Ekspresinya Ustaz, ya Allah. Ni cerita betul. Allah. Kan? Datang awal, relax, tenang awal. Lepas tu kita prepare. Kalau subjek tu ada 9. Macam hari ni kan? Bila ada gap nanti nak waktu nak belajar dulu subjek yang last, paper yang last dulu.
Bahagikan masa dia sampai periksa nak start ni. Yang last dulu ambil 3 hari. Paper yang second last ambil 3 hari. Third last ambil lagi 3 hari. 3 hari. Akhirnya sampai subjek yang first kali, kebetulan memang dah nak periksa dah subjek tu. Kemudian selesai paper yang pertama, paper yang kedua tinggal nak ulang balik sebab kita dah baca dah hari tu. Ni antara strategi yang kita kena buat. Dan kita kena ada disiplin. Dan yang kelima, perlu ada apa yang disebut sebagai keberterusan ataupun disebut sebagai istiqamah ataupun SIMK Section 9 selalu sebut konsistensi. Makna kata 5 yang saya sebut tadi, cuba buang satu, boleh ke tak? Proses yang panjang, kita tak payah. Kita buatlah study last minute. Saya nak tanya, boleh berjaya? Belum tentu. Kebanyakannya tak. Tak ada komitmen, boleh berjaya? Tak boleh. Tak ada fokus, kau mengelamun ya. Tak pakai mic ni, saya pakai ni. Ha? Apa tak puas? Konsistensi. Balik semula. Timbul masalah mic-nya ini ya. Tadi macam ni macam bergema sikit. Ya. Okey. Alright. Jadi mana kata kena ada komitmen. Kalau tak ada komitmen pun tak boleh. Macam kita buang pula disiplin pun sama juga. Orang tak ada disiplin boleh berjaya? Tak boleh. Dia mungkin pandai, dia mungkin cerdik, lepas tu disiplin tak, dia hentak budak, dia bully budak, akhirnya kena buang. Bila kena buang boleh berjaya? Tak boleh berjaya juga. Yang terakhir sekali, kena ada konsistensi keberterusan. Tak boleh hari ni rajin, besok malas. Tak boleh malam, lepas tu rajin balik tiba-tiba. Tak boleh. Kena konsisten. Kalau kita ambil apply pada apa juga bidang, contoh pemain bola sepak, tak ada fokus dalam permainan, dia tak fokus pada strategi yang tim dah bagi, dia tak ada komitmen, tak datang training, pun takkan boleh berjaya. Dia akan digugurkan daripada tim. Setiap player sebelum nak main masuk dalam padang tu, seminggu sebelum tu dia dah ada dah physical test dia, untuk tengok dia cergas tak untuk masuk bertanding, untuk masuk dalam perlawanan tu. Tu sebabnya bukan semudah itu. Tu sebab kita juga kena fit untuk ambil exam. Tu sebab jangan kita belajar last minute sampai tak tidur. Akhirnya boleh burn tau. Ni tiba-tiba habis. Tiba-tiba blank. Tu tak nampak. Wah, dah belajar. Dah benda ni aku dah baca dah. Kenapa aku tak nampak ni? Aduh, tension. Masuk bilik air, minum air pipe tu. Dah tak tahu apa benda nak minum dah. Ya Allah, bagilah penawar pada aku. Ya Allah, zap, langsung pitam. Tak, benda ni yang kita kena ready. Benda ni kena ready. Jadi masa masih ada. Tu sebab Kilauan Mutiara masih ada masa. Masih ada masa. Ada satu kata-kata ahli falsafah. Semalam ibarat cek tendang. Tak ada nilai. Lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang. Entah bayar, entahkan tidak. Jangan berharap sangat. Tetapi hari ini ibarat wang tunai. Gunakanlah ia sebaik-baiknya. Mana sekarang, momen sekarang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan buang masa lah. Biarlah apa orang cakap, alah, kau dah lambat dah apa semua. Kau boleh ke? Pedulikan. Sebab satu hari nanti, yang akan mentertawakan kita atas kegagalan kita adalah orang lain. Allah. Tapi bila kita berjaya, kita akan raikan dengan family kita. Tapi bila kita gagal, kita akan menangis seorang diri. Mana yang kita nak? Saya selalu cakap apa tau? 20 tahun lagi, Mira. Ada nama Mira? Amira ada. Saya tembak tadi tu. Kena tak tahulah. Tak ada. Zila ada Zila. Mana Zila? Cikgu tak nak lah, student. Buat apa dah tua dah cikgu, buat apa? Kan? Tak ada lah, cikgu, sorry cikgu. Tak, student. Zila mana Zila? Mira? Mira tak ada? Kau nama kau apa? Fatimah? Mana Fatimah? Mana Fatimah? Alia mana Alia? Ali mana Ali? Ali yang baca doa tadi. Tak, contoh Ali dengan Syukri. Syukri tak ada. Mana Daniel? Danish. Oh, Danish ada. Okey.
Katalah Danish ni contoh nak bagi gambaran kau nampak realiti. 10 tahun lagi contoh Danish ni terserempak dengan Ali dekat pasar malam. Danish, dah lama betul tak jumpa kau. Lepas sekolah memang tak nak jumpa kau. Kau kat mana sekarang Ali? Ali pula jawab, aku sekarang doktor pakar dekat KPJ. Oh ya ke? Oh ya ke? Kau sekarang ni tak apalah, nanti kita cerita, kita telefon lagi. Pasal pada ketika itu, bukan, saya doakan Danish berjaya. Amin. Nama anak saya pun Danish. Tu sebab saya panggil Danish tadi. Amin. Tak, satu hari nanti kita takkan tahan bila jumpa kawan-kawan yang berjaya dan kita tak berjaya. Bila buat reunion, buat alumni, mesti yang tak berjaya ni susah nak datang. Tanyalah Cikgu Roslina, tanyalah guru-guru bila jumpa kawan-kawan semua macam ni. Kadang jadi cikgu pun tak nak jumpa orang. Allah. Sebab kerja apa sekarang? Cikgu je. Apa salah ada je ujung tu cakap? Apa salah malu dengan karier cikgu cakap? Cikgu adalah semulia-mulia karier, gedung pahala. Betul. Apa salah you all rasa rendah diri? Apa salah ada cikgu yang rasa tak adalah, kita ni macam ni je lah. Sampai bila pun pengetua asyik dia je. Contoh kan. Kesian pengetua. Kan? Memang macam tu lah. Saya pernah jadi cikgu kot. Saya sebelum saya jadi apa yang saya jadi hari ni, saya pernah jadi cikgu, saya tahu. Saya pernah jadi student. Saya dulu sekolah mana? Saya mendapat pendidikan awal saya di Tadika Kemas, Kampung Datuk Mansur. Saya jarang pencemah beritahu dia tadika mana, aku beritahu. Alhamdulillah, cuma bezanya masa saya, Cikgu Roslina, cikgu-cikgu semua zaman kami dulu, tadika tak ada combo. Korang kan menyampah aku kan, tadika pun combo. Lala boleh tengok balik gambar sebenarnya nak combo siapa? Cikgu tu, budak tu mana nak combo? Kau tengok muka kau dekat dalam frame tu, semua muka tak puas hati. Kan mengada nak combo. Budak tu mana nangis tak nak pakai rope tu, kenapa pakai benda ni kan. Saya pernah dulu kena pergi istiadat convocation, aku ingat kan universiti, rupanya tadika swasta, kurang ajar betul. Datang lah kan. Tapi itulah tu beza dia. Lepas saya tadika Kemas, saya sambung, saya belajar berjaya melanjutkan pengajian di sekolah rendah, Sekolah Kebangsaan Paroi namanya. Dengan tak sengaja, waktu darjah 6, tak sengaja salah seorang, saya dengan seorang lagi, kami berdua je dapat UPSR, dapat 5A, masuk tu 5 subjek. Habis 5A tak sengaja masuk Semap Labu, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu. Sekolah sama penuh, saya puas tengok banyak yang kosong, tak penuh pun. Dah habis sekolah Semap Labu, kemudian saya sambung. Saya merasa jadi cikgu. Masa tu jadi guru ganti dan juga GSTT, guru sandaran tidak terlatih, dengan gaji 494.50 sen. Saya beritahu 494 ni sebab apa? Sebab masa tu SPM, kalau STP 744 ke 745, 754 kot. Tapi itulah 494.50 sen. Lepas tu saya pernah lah, bila hujung minggu saya buat kerja part time, basuh pinggan tepi jalan apa semua. Pernah bekerja basuh pinggan kat gerai, kat kilang. Dekat kilang tu lah. Sekali saya dekat universiti. Dah habis tu saya sambung diploma in public admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Tak mengalah tu Australia, kok kita London lah kan. Lendu Lalu Gajah, Melaka. Setiap kali saya cuti semester, saya akan ambil kerja part time. Kerja pasar raya, kerja ni, saya kerja basuh pinggan dekat kilang tu yang paling best sekali, yang buka mata dan minda saya. Sebab kerja kilang, operator pengeluaran tu, dia boleh baling tray tu kat kita, tukang basuh pinggan ni. Percik kat kita ni. Macam itulah rasanya bila kau tak belajar. Tahu? So, tu arwah abah saya kata. Arwah abah kata, biar abah kerja kilang. Anak-anak abah jangan kerja kilang. Arwah abah saya dulu kerja kilang mana? Kilang Dunlop Pillow. Yang buat bantal, buat tilam dulu. Kemudian kilang tu pun dah tak ada. Arwah abah saya kerja dulu gaji RM300, 2 kali gaji sebulan. 1,5, 1,5. Tak termasuk overtime. Itu abah cakap. Jadi bila saya habis diploma pula, alhamdulillah, habis diploma bercita-cita nak sambung belajar lagi. Alhamdulillah, daripada diploma public admin, 7 orang diterima untuk menyambung pengajian dalam ijazah sarjana muda undang-undang.
Kena ambil exam basic law dan juga 2 paper bahasa Inggeris. Alhamdulillah 7 orang ni kalau lulus tu masuk semester 1. Kalau tak lulus kena masuk pre-LLB. Alhamdulillah 7 tak lulus. Rupanya teruk bahasa Inggerisnya. Yang tang grammar tu hara jawabnya. The dog is, yang saya tahu dog barking je. Menyalak kau ada bono-bono lain lagi, anjing baik apa. Langsung tak lulus. Sikit-sikit dah lulus. Akhirnya 7 kita ambil pre-LLB, kemudian sambung law 3 tahun. Kan? Kemudian sambung lagi. Dan bila habis, saya terus diangkat menjadi diterima. Sebelum saya habis final exam, saya belum habis, not even final exam, tak habis lagi, saya ditawarkan jadi pegawai pendakwa di sebuah agensi kerajaan. Allah. Bawa kes-kes mahkamah untuk dia orang. Kebetulan saya background ada pidato dan debat. So dia orang nak cari orang yang fluent bercakap dengan mahkamah. Alhamdulillah, saya bawa kes yang paling banyak dalam Negeri Sembilan. Dan kemudian bila dah habis tu, saya ditawarkan pula jadi pengarah undang-undang dan penguatkuasaan, legal advisor. Gaji banyak tak? Banyak. Gaji memang banyak. Tapi satu perkara, kepuasannya adalah nak beritahu bila kita belajar. Tanyalah guru-guru, kepuasan bila kita belajar. Kami dah lalui proses tu. Sekarang nak you all pula lalui proses tu. Bukan tiba-tiba jadi pengetua. Pengetua dah duduk situ, pengetua dah duduk sini, pengetua dah sampai sini. Dan nak you all pun sampai sini. Dan akhirnya saya bila dah sibuk dengan kerja, kemudian dah mula pandai ceramah-ceramah lah ke sana kemari, ceramah-ceramah dulu, ceramah suka-suka je daripada universiti dulu. Sudahnya tak tahu mana satu part time. Jadi pengarah part time ke, menjadi penceramah tu part time. Sudahnya saya kena pilih. Saya ambil cuti tanpa gaji selama setahun, tak sampai setahun dipanggil balik bekerja balik sebab diperlukan khidmat saya. Lalu saya kena decide. Saya dah tak boleh jaga dah jadual dengan kerja. So saya kena pilih salah satu. Kalau nak kerja, aku kena let go ceramah. So saya buka konsultan sendiri. Saya berhenti, saya buka konsultan sendiri. Buka konsultan sendiri pun nak kena ada ilmu juga. Dan kemudian nak cari orang yang berilmu bekerja dengan kita. So benda ni kita share dengan you all supaya you all tahu realitinya kat luar sana. Senang je, you all pergi keluar sana, you all tengoklah taman-taman perumahan, you all tengok papan tanda tu, berapa harga rumah sekarang. Hilang akal tau kau tengok harga kat Shalam ni. Hanya tau. Penyodoh bilangan tu tak kena, tanya cikgu bahasa Melayu, kena tak? Hanya tu kata. Hanya 1 point. Tu yang masa saya ceramah masa PKPB tu cikgu. Saya ceramah PKNS. Ustaz nak beli rumah. Ini time dia Ustaz. Ini time dia. Ya ke? Berapa harga sekarang? Dalam 1.2, 1.3. Kau hilang akal ke bercakap dengan aku macam ni? Sebab pada dia 1.2, 1.3 tu murah. Sebab biasanya harga 3-4K. Tapi bayangkan nak sebut, adakah benda tu mustahil? Tak mustahil. You all akan sebut 2K tu murah. Tak mustahil akan sebut 3K tu biasa. Macam mana nak jadikan benda tu tak mustahil? Ilmu. Belajar. Saya kalau buat team building untuk pelajar-pelajar nak periksa, saya akan ada masa 3 hari 2 malam, saya akan tunjuk slide kat you all. Tunjuk rumah yang macam mana you all nak. Kalau tunjuk dia orang, tak nak rumah teres ni. Rumah flat, tak nak. Tunjuk ni, ni okey. Tunjuk banglo macam ni. Saya tunjukkan motosikal ES5, tak nak. Demak lagi, tak nak. Tunjuk Harley Davidson, yes. Tunjuk Superbike, ni tak apa. Okay. Saya tanya pula, kalau lah you all ada peluang, ada anak nak bagi siapa jaga? Nak bagi siapa jaga? Dia kata nak bagi mak jaga. Kau tu mak kau cakap apa? Aku dah penat jaga kau, nak jaga anak kau lah. Mak kau cakap macam tu. Jadi hantar dekat nursery. Kan? So saya buat apa tau? Di hujung tu, di hujung slide tu, saya tunjukkan perkiraan kos untuk benda-benda yang kau tak nak. Rumah flat 500 sebulan. 500 flat. Motosikal ES5 bayar kat Singa RM150 sebulan. Tak payah down payment. Singa tau. Tak payah down payment, putus IC je. Kan? Lepas tu apa? Lepas tu hantar anak dekat
saudara mara yang kenal, letaklah 150 sebulan. Memang kau takkan dapat 150 sebulan. Budak pakai pampers pun 500. Kan? Saya totalkan semua. Duit minyak sebulan 500. Saya nak tanya, cukup ke RM500 sebulan cikgu? Cukup ke? Duit minyak RM500 sebulan cukup ke? Melainkan kita tolak kereta tu sampai Jalan Besar baru start enjin, baru cukup. Bila saya total upkan semua, tahu tak berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah RM2,735. Saya dah kira dah. Adalah detail dia. Yang mana itu bersamaan dengan gaji permulaan kerja kerajaan berstatus ijazah sarjana muda. Dan bayangkanlah, kau tak nak benda ni semua, belajar pun malas. Jangankan kata benda yang kau nak, benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Ini realiti yang kita kena buka minda kita. Tapi hari ni tak apa. Hari ni saya share macam mana kita nak jadi orang yang berjaya. Yang pertama, kena jujur. Kena jujur. Jujur maknanya apa? Tak faham, tanya. Ini faham kelas ada apa-apa soalan? Senyap, koma, hilang ingatan, habis. Mana dia pandai tu? Faham lah, cikgu faham lah tu katnya. Yang kedua, amanah. Maknanya ingat, amanah datang belajar, datang kena belajar. Jangan kita buat benda lain. Ini bukan masanya nak bercinta. Akhirnya bila kau fail, kau tak jadi apa. Girlfriend kau ke mana? Boyfriend kau ke mana? Masuk universiti, kau baru faham betapa besarnya dunia ni berbanding girlfriend dan boyfriend yang kau nampak kat sekolah ni. Bila kau dah luar daripada universiti, lagi pula kau nampak, ya Allah, ya Allah, ya Allah manusia. Masa tu kau dah ada career, baru kau cakap, sekarang siapa nak kahwin dengan aku? Beratur sekarang, macam tu. Lepas tu beratur, kau masa boleh beratur? Macam mana kau fikir boleh beratur sini kau keluar? Kalau seorang tu keluar, sebab tak layak. Macam tu. Kejar cita-cita dulu. Jaga amanah. Kemudian jaga hubungan dengan guru. Jangan kita sakitkan hati guru kita. Betul. Kemudiannya hikmah, yakin dan percaya usaha kita hari ini akan membuahkan hasil kejayaan akan datang. Manjadda wajada. Siapa berusaha pasti berjaya. Itu pepatah Arab. Ya betul. Allah. Kemudian accountable. Maksudnya apa? Kita bertanggungjawab atas setiap tindakan kita lakukan. Jangan lagi cakap, kenapa engkau fail? Kawan-kawan. Asal kau sekolah sini? Mak suruh. Asal kau? Ayah hisap. Berhentilah menyalahkan orang lain. Belajar menjadi seorang yang bertanggungjawab atas diri sendiri. Seterusnya apa? Seterusnya adalah responsif dengan apa arahan yang diberikan oleh guru-guru kita. Guru-guru cakap, okey kelas, tolong buat ni. Cikgu masuk dalam grup WhatsApp. Tolong cek benda ni. Yang ni benda ni cikgu dengar mungkin akan ditekankan tahun ini. Buat. Respon, cepat tengok. Jangan biarlah nantilah. Jangan, responsif. Mana bila dah bagi terus respon. Jangan tunggu lagi dah. Seterusnya istiqamah yang saya cerita tadi. Berterusan. Konsisten. Jangan kita nantilah, esok lah. Malas-malas tak ada. Dan untuk berjaya juga kita kena ada apa? Pertama, kita kena ada cepat. Jangan lambat kita akan ketinggalan. Ya betul. Cepat. Hari ni Samsul Bat cakap, salin. Mana yang boleh salin? Jangan leka je. Kita salin ni kadang kita tak tahu mana yang boleh trigger kita. Oh, yang ni. Yes, yang ni. Yang kedua, hadir pada peluang yang ada. Ada kursus motivasi, datang. Ada cikgu cakap ni, hadir. Ada peluang untuk dengar ni. Dengarnya ada hint nak bagi, datang. Betul, ya. Cikgu nak jumpa, pergi. Betul, ya. Hadir. Seterusnya apply. Yang ketiga, apply. Maksud apply apa? Ini adalah zaman apply, bukan zaman cakap. Cakap aja tapi tak buat-buat. Ini zaman kita kena buat. Jangan cakap. Application. Kalau kita beli telefon kan kita tengok application apa yang ada kat dalam tu. Oh, yang ni lagi latest. Oh, yang ni ada ni, yang ni kamera dia dahsyat weh. Ada 8 kamera dia weh. Sampai ke kaki dia cover. Sampai lubang telinga pun dia boleh tengok dalam tu. Tengok macam-macam hari ni. Itu sebabnya kalau kita ada banyak manfaat boleh bagi dekat orang, itu lebih hebat. Itu sebabnya
apply. Ini zaman. Jangan cakap, aku ingat aku nak berjaya lah. Cakap. Kita kena buat. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Macam tu lah. Kita dah tahu dah basic dia. Kita kena belajar. Cari jalan. Kalau kita bagus mind mapping, buat mind mapping. Kalau kita bagus dengan menghafal, kita hafal. Memang ada yang cakap, alah teknik hafal tak sesuai weh, nanti kau blank. Peduli cakap orang. Kalau dah itulah cara terbaik kita rasa, buat. Sekarang masih ada masa. Bukan masanya nak fikir sekarang strategi mana yang paling best untuk aku. Dah tinggal berapa hari je lagi. Buat apa yang kita boleh buat sekarang. Masih ada masa. Kan saya kata hari ini ibarat wang tunai. Gunakan ia sebaik-baiknya. Dan begitu juga kata-kata ahli falsafah. Gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. Dah dia cakap macam tu, aku ulang aja lah. Maknanya target kena tinggi. Target kena tinggi. Jangan aku lulus jadilah. Kau target lulus, kau fail. Target mesti tinggi. Saya dulu target saya nak buka konsultan, saya nak cari. Tapi sekarang ni ada lagi. Saya nak cari ramai lagi pekerja nak bekerja dengan saya. Saya nak tengah cari lagi ni. Nak buka lagi konsultan saya. Kembangkan lagi. So, ada lagi yang belum dicapai. Sentiasa cabar diri. Sentiasa cabar diri. Seterusnya apa? Yang seterusnya adalah mantapkan keupayaan kita. Mana subjek yang kita lemah, kita mantapkan. Subjek kira-kira, subjek matematik kan, kena banyak buat latihan. Semua tahu. Subjek sejarah, kena minat, kena faham. Mana cikgu sejarah? Angkat tangan. Mana cikgu sejarah? Cikgu sejarah pun koma. Darah tak jalan. Oksigen tak sampai ke otak. Mana cikgu sejarah? Cara panggilnya seorang Allah, lagi. lucu kali Ustaz ni, ya Allah. 2, 3. Tinggi sikit angkat cikgu. Cikgu 1, 2, 3. Inilah cikgunya nak pastikan siapa nak jadi lawyer. Siapa minat nak buat law, subjek bahasa Inggeris dengan law, dengan subjek sejarah kena bagus. Subjek sejarah yang paling susah sekali sebab penumpuan pelajar biasanya hanya 20 minit pertama. Betul cikgu? Masuk minit ke 21, budak-budak ni dah mula sampai pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kesultanan dalam Melaka. Hui, dia kata. Itu biasa. Itu sebab cikgu kena pelbagaikan kaedah mengajar sejarah ni, kena banyak tunjukkan gambar, kena banyak tunjukkan slide, kena tunjuk explain dekat student dan banyakkan interaksi. Saya wajibkan dalam kelas saya mesti siap 3 soalan seorang untuk subjek ni besok. Macam tu. Macam tu. Biar dia tanya soalan. Cikgu cabar diri cikgu untuk menjawab soalan itu. Kenapa Sultan Melaka gatal sangat kahwin ramai? Wah, mencabar soalan ni. Bukan, maksudnya biarlah soalan yang ada kena dengan subjek tu. Yang biasanya mungkin kita akan keluar. Kita akan bincang sama-sama. Itu sebab mantapkan keupayaan kita ikut subjek. Macam bahasa Inggeris. Mana cikgu bahasa Inggeris? Oh, nampak, tengok terus angkat. Bagus, cikgu bahasa Inggeris. International. UOW kot. Mesti awal-awal. Kan? Dulu cikgu cakap apa? We'll never learn English but we practice English. Saya dekat sekolah Semak Melabu dulu, kami setiap hari Rabu diwajibkan berbahasa Inggeris. Satu perkataan bukan bahasa Inggeris keluar, denda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di Semak Melabu pada hari Rabu? Senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari itu. Semua main bahasa isyarat. Adalah macam-macam kan. Ada sebut walongong, ada sebut walonggong, macam-macam. Ada sebut lengging, ada sebut lenggung, perak. Kan? Betul. You all kena minat bahasa Inggeris. Kalau you all rajin, suruh mak ayah you all setiap pagi pergi ambil surat khabar The Sun dekat 7E, free je. Baca hari-hari. Kena baca. Saya lagi lah, meninggal kena marah dalam bahasa Inggeris je masa belajar law dulu. Lecturer pula macam dia lebih orang putih daripada dia.
Ya betul. Semua mana ada. Buku teks semua dah lah. Tulisan bahasa tungau. Pakai pembaris baca. Lagi tebal pada Quran. Malaysian Law Journal dengan Current Law Journal tu. Betul. Tapi bila saya tengok ada seorang pakcik tua umur 75 tahun. Dia sambung buat master masa tu. Dalam law. Saya kata kalau dia yang tua 75 boleh belajar law. Aku yang muda ni kenapa tak boleh? Macam tu cabar diri. Mantapkan keupayaan diri kita. You all boleh pergi jauh, percaya cakap saya. Jadi lawyer, jadi engineer, jadi doktor, jadilah apa kau nak jadi. Yang paling penting ingat tak? Ingat tak cikgu? Mak ayah kita dulu cakap apa? Kalau kau nak jadi orang, kau belajarlah. Ayat dia. Kau nak jadi orang, kau belajarlah. Kita pun terfikir, selama ni aku ni bukan orang aku. Rupanya maksud dia jadi orang tu apa yang Nabi dah sebut. Mana Ustazah? Ustazah pendidikan Islam. Allah. Seorang je Ustazah, yang lain semua berzuhud. Dunia ni semua ni. Okey Ustazah. Ustazah ke tu? Oh Ustazah. Tablet bahasa dulang. Ambil gambar tadi kan. Allah. Tak. Tanya Ustazah. Nabi rupanya Nabi beritahu apa yang mak ayah kita kata, mengikut apa yang Nabi ajar. Nabi ajar khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. Betul. Besok orang pergi dekat klinik Danish. Danish nak jadi doktor ke Danish? Tak nak. Oh, samalah, saya pun tak nak. Kau nak jadi apa? Targetlah. Harus punya target. Accountant. Sebab dia tengok banyak cara boleh seleweng duit. Tak adalah saja ya. Salah. Betul. Saya kalau tak ada accountant yang boleh tengok company saya tak tahulah duit botol rabur kejap letak sini. Kena ada accountant. Dan accountant semula jadi biasanya perempuan. Elok lelaki jadi accountant. Orang perempuan, ya Allah Akbar, dia boleh tekan kalkulator tu tak payah tengok tau. Orang lelaki macam saya mana tambah pun tak jumpa. Terkial-kial mencari tambah tu lelaki tu. Bagus, belajar rajin Danish. Jadi accountant, mana dah tahu besok jadi accountant negara. Jangan main-main, saya jumpa accountant negara, tahu tak gaji. Jadi accountant negara tu berapa gaji dia? Saya dah membayangkan Danish tu dia jadi accountant. Allah. Bayangan siap dengan driver, siap dengan driver rasmi, dengan kenderaan rasmi. Dahsyatlah. Mudah-mudahan berjaya. Amin. Begitu juga profesional, jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Jangan campur aduk. Kita kadang-kadang, saya faham, di kalangan student kita ada juga, mungkin ada yang ada masalah family. Mungkin. Tapi professionally, tolong fokus untuk belajar untuk ni SPM ni, settlekan. Lepas tu hadaplah. Kita jawab peksa macam mana pun takkan boleh selesai masalah family kita. Tapi paling tidak nak bantu masa depan kita. Profesional, jangan campur aduk. Waktu main betul-betul. Waktu tengok TV, kau tengok TV betul-betul. Nak tengok drama Korea, tengok. Bekahak Korea tu bercakap. Kau tengoklah. Tapi waktu belajar, kau belajar betul-betul. Time main bola, sepak bola tu sampai bocor bola tu kau sepak. Macam saya tak tengok drama Korea, saya pergi Korea terus. Allah. Australia, saya pergi Australia terus. Melbourne, Sydney. Iya, betul. Masya Allah. Saya sampai dah. Berapa ramai dah sampai Australia? Wow, ada seorang. Nampak? Best way pergi Australia, sejuk. Tak mainlah Cameron. Kan? Tak, belajar. Belajar you all boleh pergi ke luar negara, pergilah. Sambung belajar luar negara. Macam accountancy kan. Ambil dekat ni. Dekat Australia bagus. Accounting. Betul. Jangan campur aduk. Satu hari nanti kita nampak, mujurlah aku belajar dulu. Betul. Jangan sampai, kenapalah aku tak belajar.
Saya cerita satu kisah, bukan saya nak hina sahabat saya. Ada seorang sahabat, saya jumpa dengan dia habis daripada sekolah Semap Labu Form 3, result tak berapa bagus dan dia berhenti terus berhenti dan kerja kampung. Masa tu dia kerja kilang, dia kerja itu, dia dapat duit tau. Masa tu mula adalah tersempat kita orang, duit banyak. Ada duit kan? Adalah duit, bukan kata banyak sangat. Tapi bila sekali saya berceramah di satu tempat lah, saya ceramah, saya tersempak dengan dia. Dan saya ni jenis ingat muka kawan-kawan saya, walaupun dah lama, saya ingat muka kawan saya. Allah. Saya sebut nama dia. Saya sebut nama dia. Dia menangis sebab saya sebut nama dia. Allah. Sebab dia puas cerita dengan anak dia. Tu Samsul Debat tu kawan abah tau. Yalah tu. Dia tak percaya. Saya peluk dia, saya cakap, ini ayah ni kawan Acik tau. Kawan Acik, kita orang sama-sama dulu main bola sepak, dia main keeper, kau ingat lagi? Dia kata. Kenapa jadi macam tu? Sebab itu ada peluang belajar. Dia sendiri cakap, aku menyesal so dulu aku tak belajar, dia kata. Allah, ya betul. Menyesal ya. Hari ni bukan kata nak beri belajar kita boleh kau tidak, boleh kau tidak boleh. Tak, aku nak bagi kau fikir. Korang ada ni, keluar ni, korang boleh nak pergi main, nak pergi lepak, boleh. Keluar, pergilah. Kau cakap dengan mak kau balik petang, tapi tengah hari ni kau dah balik kan, kau pergi lepak. Pergilah mana-mana mall kau boleh pergi, lepak dengan kawan-kawan, happy-happy. Tapi, adakah berbaloi dengan lepak tu, dengan apa yang bakal kau achieve? Dan besok bila kau achieve kejayaan, kau boleh lepak tak? Kau lepaklah sampai tutup pasar raya tu. Bila kau dah ada career sampai kau ada gaji macam engineer, senior engineer, berapa gaji? Belah-belah ribu, 17,000 sebulan pun ada. Yang jadi hakim tu, tahu hakim berapa gaji? Hakim mahkamah tinggi 24,000 sebulan kot. Allah. Hakim mahkamah rayuan 48,000, tak termasuk dengan allowance, tak termasuk dengan driver, tak termasuk dengan kediaman rasmi. Allah. Lumayan ya. Ketua hakim negara 64,000 and above. Masa tu kau nak beli apa, cakap. Kau nak beli PS5, kau beli 10. Dalam bilik air pun kau main. Kau letak dalam bilik air satu. Tak, benda yang kau nak ni bukannya kau tak boleh buat tau. Benda yang kau nak lepak, kau nak beli macam-macam, bukan kau tak boleh buat. Bila kau berjaya besok, lagi kau boleh buat. Tapi hari ni jangan buang masa. Biar susah dulu, senang kemudian. Daripada kau senang-senang sekarang, lepak-lepak, besok kau susah, kau menyesal. Tak ada gunanya lagi dah. Allah, ya betul. Kemudian, seterusnya, iltizam. Buat yang terbaik. Iltizam. Bersungguh-sungguh. Betul. Bersungguh-sungguh lah. Nanti besok, bila diumumkan keputusan, dengan ini diumumkan keputusan, pengumuman keputusan SPM pada tahun ini akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 9 Shah Alam. Kenapa weh? Sebab result di situ bagus. Daripada 100 berapa calon SPM? Daripada 328 calon, kita dapat 500 straight A's. Berlebih pula daripada yang ambilnya tu. Pecahan tak wajar. Korang dekat rumah tak sabar nak pergi sekolah, kita semua A weh. Masa tu wartawan pun tanya, apa perasaan adik dapat semua A? Pelajar lelaki, biasalah, dia kan kedekut emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Alhamdulillah, ini adalah hasil usaha berterusan. Terima kasih kepada cikgu saya, cikgu. Dan terima kasih, dan begitu juga yang sebelah tu, ayah saya dan mak saya. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Tapi itulah yang belakang, Aktingnya bisa. dekat kamera, tak pernah nampak kamera kan. Tapi orang perempuan lain. Orang perempuan kan dia kaya dengan emosi. Apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah, happy. Dapat cakap mak, macam tu lah, dia tak dapat cakap kan. Dia happy sangat. Dia beza lelaki dengan perempuan. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan pregnant. Perasan tak cikgu-cikgu korang yang pregnant tak? Oh bisa ya, tergambung kaki. Pergi kelas, buka busa 18 lah. Samsul mawak dia macam tu, dia macam tu, dia tak, dia kaya dengan emosi. Perempuan macam tu. Ya betul. Kan? Itu sebab Cikgu Roslina selalu meluahkan perasaan dia dalam himpunan. Bisa, aktingnya juga bisa ya.
Cikgu lelaki dia kurang emosi. Kalau dia terdedah emosi pun macam tak sengaja, macam tadi kan mikrofon tu on tadi, dia tak sengaja. Itu macam tu. Kan, dia tak sengaja. Macam tu. Panitia mic-nya dikena Itu juga. beza lelaki dengan perempuan. Betul. Itu sebabnya semangat kita sebab kita nak berjaya. Percaya cakap sikit. Anda boleh berjaya. Ni hari ni Samsul Debat. Hari ni 12 hari bulan. Aku doakan korang yang datang hari ni. Ni semua berjaya. Ambil nama dia orang ni yang berjaya ni. Confirm berjaya. InsyaAllah. Amin. Amin. Hari ni. Amin. Ya. Amin. Kau macam takut pula. You ke we? Boleh. Masih InsyaAllah belum boleh. percaya Dan begitu diri, juga. ya. Organize. Susun satu strategi. Susun jadual belajar. Masih sempat lagi. Susun. Yang last minute punya pun susun. Bak kata Sunze, if you fail to plan, then you plan to fail. Jika kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Tapi ada lagi dua kata-kata Sunze. Dia kata apa? Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Betul. Pelaksanaan ya. tanpa perancangan bahaya. Allah. Kena buat susun cantik-cantik. InsyaAllah you all boleh berjaya. Dan begitu juga perbetulkan niat kita. Betul. Perbetulkan niat kita. InsyaAllah kunci, ya. kita boleh berjaya. Amin. Okey. Jadi lepas ni kita buka sesi soal jawab. Pukul 10 buka sesi soal jawab. Cuma saya nak bagi pantun untuk renungan. Tanam tabu di tepi rumah, Cakep. cabut ubi sampai ke akar. Cakep. Sedikit ilmu jika berhikmah, Cakep. selaut garam terasa tawar. Masya Allah. Cantik teluk pantainya landai, Cakep. tambat perahu tepi kuala. Cakep. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Masya Allah. Luar biasa. Kain songket benang sutera, Cakep. lipat sembelit jadi selempang. Cakep. Ilmu yang banyak ibarat cahaya, walau sedikit menjadi terang. Masya Allah. Luar biasa ya. Akar keranji dikerat-kerat, dicampur halia, dibuat jamu. Cakep. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tak ada ilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu diukir dari papan. Cakep. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir menjadi intan. Masya Allah. Pohon sena tepi sempadan, tempat tupai menumpang lalu. Cakep. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Allah. Maksudnya selagi hidup, selagi belum mati, pegang nasihat guru. Betul. Pergi berburu ke padang datar, Cakep. dapat rusa berbelang kaki. Cakep. Apa maksud dia tu? Orang berburu ke hutan, tak ada berburu ke padang. Berburu ke padang. Berburu ke padang datar. Padang datar. Dapat rusa berbelang kaki, itu bukan rusa, itu belalang. Dia perasan yang itu rusa. Berguru kepala ngajar. Kalaulah kita berguru tapi tak belajar betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Singgah sebentar di Padang Keladi, datang dari Tanjung Karang. Bagaimana ilmu nak menjadi, sudah dilanggar pantang dan larang. Maknanya kalau tahu, kan, kalau kita dah tahu apa dah saranan yang cikgu-cikgu bagi, janganlah kita lawan. Saya dah beritahu, hormat, jaga hati cikgu. Jangan kita lawan. Baru kita boleh berjaya. Bawa panah orang berburu, tupai ada di pokok berangan. Kalau sudah namanya berguru, ikutlah syarat dengan pegangan. Dapat seekor ikan cencaru, Cakep. kawan dengan gelama batu. Cakep. Sudah sedia petua guru, kalau mengira biarlah dari satu. Belajar Masya daripada Allah. mula. Kicau-kicau tiung batu, Cakep. mari hinggap di dahan mati. Cakep. Kalau hidup tidak berilmu, kayu lurus dibuat titi. Apa maksud dia? Hidup kalau tak ada ilmu, kayu lurus dibuat titi. Kayu tu biasa bengkok-bengkok, diluruskan pula, dibuat titi. Titi ni untuk apa? Tempat orang pijak aja. Tu sebab you all kena tuntut ilmu. Ya betul. Terbang lebah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Jambu batu buah pedada, tepi sungai pokok sena. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju, kita merana. Kayu alang jenang pintu, dua hasta dicucur atap. Alang-alang menuntut ilmu, sampai khatam menuras kitab.
Allah. Pasang jarang-jarang buat birai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penerang dunia akhirat. Jadi itu saja saranan daripada saya pagi ini, dan lepas ini kita buka untuk sesi soal jawab. Silakan. Terima kasih banyak. Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah tadi pengajaran atau ceramah yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat. Luar biasa sekali ya, memang kalau kita itu ingin berjaya seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Samsul tadi, bahwa kita harus suka berproses. Karena kenapa? Karena sukses itu aslinya kepanjangan dari suka proses. Kalau mau berjaya atau mau sukses, maka harus suka sukses. Itu yang pertama yang dikatakan oleh Ustadz Samsul Debat tadi. Dan masih ada lagi, kita harus berkomitmen, kita harus fokus, kita harus istiqomah. Dan ceramah tadi juga kita harus jujur, amanah, sportif, antara kapan kita harus belajar, kapan kita harus main, kapan kita harus silaturahmi dan lain sebagainya. Jangan semuanya dicampurkan, antara jam belajar, antara jam kerja dan lain sebagainya. Insya Allah apabila kita itu melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Samsul Debat tadi, saya yakin kita semua akan mencapai kejayaan atau kesuksesan yang ingin kita capai selama ini. Semoga Allah permudahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira ngaji bareng pada kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.